Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang tadi saya telah bertemu dengan sekumpulan penjaja yang berniaga di sekitar Taman Suria, yang mana mereka kini menghadapi kesukaran untuk meneruskan perniagaan. Dari segi latar belakang, mereka ini telah berniaga secara kecil-kecilan beberapa tahun. Ada yang mengatakan sudah sampai hampir 5 tahun. Jadi kehidupan mereka ini apabila selepas PKP ini terdapat beberapa kekangan, termasuk dari segi kawasan dan tapak perniagaan mereka itu telah tidak dibenarkan untuk berniaga. Apa saya boleh akak cakap sikit ke? Akak terangkan dia macam mana. Okey, dia macam ni lah lagi. Sekarang ni kami sedang tumbuhkan persatuan lah. Jadi sedang diproses. Cuma dalam terdekat ni akan siap lah kita punya persatuan, insyaAllah. Jadi akak mewakili semua yang ada di hari ni, kerana akak ni kira orang lama yang berniaga kat sini. Dia tapak dia sebenarnya. Okey, akak yang mula kita berniaga depan pasar Suria tu. Suria Market tu. Okey, setelah pasar tu dibuka, maka kami terpaksa berpindah lah. Pasal dia orang okey lah, dia orang berniaga kat situ. Maka kami berpindah ke kawasan tanah lapang ni. Jadi nampak tak tanah lapang tu kan? Kita orang duduk di divider depan. Tak masuk dalam kawasan. Mula-mula tak masuk. Mula-mula di divider tu je. Kemudian setelah adalah tuan tanah tu datang, tapi dia tak perkenalkan diri dia tuan tanah tu lah. Jadi dia ada jumpa. Jadi tiba-tiba masa kita cakap, dia ada cakap dia tuan tanah tu. Maka kalau nak masuk berniaga lah dia kata. Jadi kita pun tanya, kalau nak sewakan lah. Kita boleh bayar sewa. Tapi dia tak nak. Dia kata tak nak, tak apa, sementara saya belum naik saya punya projek, maka berniagalah situ. Jadi akak rasa akak di sini tapak ni, akak daripada depan pasar tu dah hampir lebih 5 tahun. Tak ada gangguan apa 5 tahun? Gangguan tu ada, tapi tak seteruk yang hari ni kami hadapi. Gangguan tu mungkin dalam 3 bulan sekali ke macam tu, ada sampai dah naik atas lori pun ada. Tapi besoknya kita pun terpaksa dah beli barang lagi. Sebab kita ni cari makan kan hari-hari, nak hidup, anak-anak nak makan, apa semua kan. Maka kita beli baru, kita berniaga. Sehingga nak kita berniaga di dalam kawasan tanah tapak tu, yang kita beratur panjang tu kan. Sehingga dah PKP, ada 1-2 kali majlis datang. Tapi tak seteruk hari ni yang kita hadapi lah. Baru saja kita berniaga tak sampai 1 jam. Tak sampai 1 jam. Tuan Dana datang. Lepas tu kita punya gambar dah dimasukkan dekat Tuan Syed. Tuan Syed yang kata ahli majlis. Okey, dia pun beritahu, dia kata, kenapa awak masuk kawasan tu? Sedangkan majlis dah letak cairan hitam. Dia kata, tu, apa benda tu yang kuning tu kan? Okey, lepas tu kita cakap dengan dia lah. Tapi kita ni nak makan, nak cari duit dah 3 bulan tak makan dah ni. Kan? Yang ada pun dah kering dah ni. Jadi kita masuk ni sebab ni kita dah buat surat apa semua. Melalui Syed ni semua kita mohon dengan dia macam mana cara nak tolong kita. Ada lah surat dia semua, ada kat simpan kat sini. Okey, lepas itu Satu tadi akak sebut tuan tanah pun ada datang. Okey, dia datang sebab dia mengatakan dia memang tak boleh bagi berniaga kat situ. Atas alasan dia kata orang komplain, kata keliling ni semua komplain, dia kata. Komplain keliling, maksud dia pasar, Giant dan juga di sini lah agaknya. Tapi akak tak tahu kedai mana lah. Dia kata komplain kita berniaga kat situ. Sedangkan kita tak masuk tepi tau. Masa hari yang selepas PKP tu, kita masuk di tengah sikit lah. Supaya kalau kereta nak masuk, nak beli ke, dia boleh ada masuk. Maknanya tak ganggu lalu lintas lagi. Tetapi bila dia cakap macam tu, kita pun cakap daripada kita kena angkut lagi besok, kita keluarlah. Sebab tuan tanah dah cakap kita tak boleh masuk tanah dia. Apabila tak boleh masuk tanah dia, itu yang sekarang kita berpecah. Separuh ada masuk ke depan ni, niaga kat luar ni kan, depan Bangun UMNO ni sampai depan Mami Ar ni. Separuh lagi sikit adalah 3-4 kedai yang depan Giant ni.
parking divider. Dia beritahu tanah itu koperasi punya. Dah ambil. Dah ambil. Under koperasi. Anda koperasi, dia kata. Kemudian dia pun left group dia. Kita Lepas tu dia kata saya dah tak dapat tolong anda semua. Dia pun left group Dia kita, left. peniaga ni. Sebelum tu dia yang tawar diri nak masuk dekat kita punya group tu, nak bagi cara ke apa benda lah. Tapi apabila dia tak dapat tu, dia left group. So kita dah apa kata orang dah terpontang hanting lah cerita ni kan. Tetapi setelah dia kata dah tak nak tuli, kita pun buka dengan keadaan yang bersepah. Bukan bersepah, maknanya kita susun lah. Tapi dengan keadaan begitu lah keadaan kan. 2 hari kita niaga je, majlis saya datang. Jadi dia kata saya tak boleh nak tunggu kak. Dia kata pasal saya dapat report. Saya terpaksa datang untuk bawa. Dia kata bagi akak semua notis amaran. Dan pandangan ini pun saya sebenarnya dah kongsikan dengan pihak majlis. Waktu saya jadi ahli parlimen pada awalnya, lepas PKP pun saya masih berbahas isu yang sama, iaitu apabila ada mereka berniaga tepi jalan, kita kena tengok punca dia selalunya sebab itu adalah jalan terakhir untuk dia teruskan kehidupan. Jadi kalau dalam isu penjaja, pandangan saya adalah cari jalan untuk bantu mereka. Sebab mereka duduk ataupun berniaga penjaja ni bukan mudah. Walaupun kita rasa dia buka gerai dan sebagainya, tetapi risiko dia sangat besar. Risiko satu dengan pihak penguatkuasa, kemudian risiko keselamatan, risiko berbagai lagi lah. Panas, cuaca, yang berniaga tak laku dan semuanya tak boleh nak yelah, benda tu memang satu risiko yang besar. Ketika saya masih dalam kerajaan, yalah, dia ambil kerajaan ni secara mengejut. Tahun lepas dengan bantuan Haji Saleh dan Encik Saleh, yang mana tahun lepas, kalau saya silap boleh betulkan, kita telah menyantuni penjaja di sekitar kawasan Lakin Idaman. Pejabat saya di Lakin Idaman. Di situ pun dulu ada isu dengan penjaja, yang mana penjaja diganggu dalam keadaan mereka itu ialah berniaga dengan tiada lokasi dan agak lebih tidak tersusun di sepanjang jalan dan sebagainya. Jadi bila isu ini berlaku, saya dan kawan-kawan kita panggil mereka berbincang dekat pejabat. Mereka mengatakan mereka sedia untuk bekerjasama, walaupun terpaksa mungkin kena keluar kos sedikit dan sebagainya. Dan pandangan saya kata antara isu yang berkaitan soal ialah bersepah dan sebagainya. Jadi kami berjaya mendapatkan satu lorong antara kedai tersebut untuk dijadikan macam pusat penjaja. Ada 8 gerai yang kami berjaya tempatkan dekat situ. Lepas tu maksudnya perkara itu kita buat secara agak sempurna lah untuk kes penjaja itu, dengan beberapa perjanjian dengan majlis. Antaranya soal kebersihan, soal dari segi keselamatan, kalau api terbakar apa tu, benda itu kita patuhi, dan juga lalu lintas dan sebagainya lah. Berbalik kepada isu penjaja di sekitar Taman Suria, saya harap ada pertimbangan daripada pihak majlis untuk memberi keizinan buat mereka untuk berniaga secara sementara di lokasi yang lebih baik. Jadi perkara ini saya akan usulkan supaya rakyat dalam keadaan dengan tekanan ekonomi yang agak teruk, mereka masih mampu untuk meneruskan kehidupan.